Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. 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 Okey, baik. Insyaallah اليوم والآن سندرس موضوعا جديدا الذي هو الممنوع من الصرف. أوكي، الممنوع من الصرف. قبل أن نبدأ دراستنا عليكم أن تكونوا معكم القلم والورقة. Okey, sebelum kita mula pelajaran, pastikan awak ada pen dan juga kertas ataupun pakai buku awak lah, buku tulis awak tu, buku bahasa Arab untuk catat nota sikit. Hari ni bukan saya nak syarah semua. Nak syarah sikit je. Nanti awak selebihnya awak yang buat. Okey, insya-Allah. Okey, sediakan buku dan juga pen untuk awak catat sedikit sebanyak nota tentang tajuk ini. Okey, sebelum kita mula, saya nak tanya sebelum ni awak ada pernah dengar ke tidak mamnu' minas sarf? Pernah dengar? Tak. Tak pernah? Sekali Baru pun? tadi dengar. Tak. Okey. Baik, maknanya ni benda baru lah ni. So, kena dengar elok, kena cuba fahamkan. Sebab dia benda baru kan. Jadi kadang-kadang awak ambil masa sikit nak faham. Okey. Tulis dalam buku. Ni dalam buku teks, saya ambil terjemahan dia. Saya ambil dia punya, apa nama dia? Terjemahan. Saya ambil dia punya syarahan dia tentang apa makna mamnu' minas sarf. Okey, tulis Saya terjemahkan. Al-mamnu' minas sarfi huwa mamnu' minas sarf itu mamnu' ni maksud dia dilarang. Okey, kata isim maf'ul. Mamnu' maf'ul sama. Maknanya perkataan asalnya bukan mamnu'. Perkataan asalnya adalah mana'a. Okey, sebab mim dan juga waw adalah tambahan. Jadi maksud ni, mana'a tu maksudnya halang. Bila kita jadikan dia mamnu' atas wazan maf'ul, dia jadi dilarang. Okey. So dilarang minas sarfi. Dilarang min tahu min kan? Tak terjemahlah. Okey, dilarang daripada sarf. Sarf ni maksud dia baris, membariskan. Sarf ni kita boleh katakan dia baris di hujung tu lah. So apa maksud mamnu' minas sarf berdasarkan terjemahan tadi? Dilarang meletakkan baris. Meletakkan baris ataupun dilarang membariskan. Tak kisahlah, yang penting dilarang bariskan. Okey. Tukar-tukar baris tu. Okey. Kenapa dinamakan dilarang tukar baris? Okey, tengok kenapa? Kita tengok dia punya makna. Okey, maknanya adalah kullu ismin, setiap kata nama mu'rabin, yang mu'rab ni maksud dia apa? Mu'rab, ingat tak? Tak ingat aku. Mu'rab lawan dia mabni. Form 3 dulu. Mu'rab lawan dia mabni. Mu'rab maksud dia adalah kata nama yang boleh, kata nama je, kata kerja pun boleh jadi. Okey, kalimah lah, kalimah yang boleh di-i'rabkan. Yang mana ada baris hujung dia tu yang boleh di-i'rabkan lah dengan baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Okey, itu mu'rab. Mabni maknanya adalah kata nama yang tak boleh tukar baris hujung dia. Okey, tak boleh tukar baris hujung dia. Makna kata mamnu' minas sarf, boleh tak ubah baris hujung dia? Tak. Yang tak boleh mabni. Okey, yang tak boleh mabni. Yang disebut ni mu'rab. So boleh tak? Boleh. Okey, mu'rab ni ingat mu'rab ni awak tulis boleh. Boleh apa? Boleh ubah baris. Kalau mabni tak boleh.
Okey, maknanya mamnu' minas saraf ni boleh ubah baris. Tapi maksud mamnu' minas saraf dilarang ubah bertukar-tukar baris. Ha. Okay, tak apa, jangan risau. Nanti kita sampai waktu nanti kita nak syarahkan. Okey, terjemah dulu. Kullu ismin mu'rab maksud dia adalah setiap kata nama yang mu'rab. Mu'rab ni maksud dia boleh ubah baris. Setiap kata nama yang boleh berubah baris. La yadkhuluhu tanwin. Maksud dia adalah tidak boleh ataupun tidak boleh memasukinya tanwin. Tidak boleh tanwin masuk kepadanya. Ataupun tidak boleh dimasuki tanwin. Nampak tak? Maknanya mamnu' minas saraf ni adalah kata nama yang boleh baris. Boleh baris. Yang tak bolehnya tanwin. Kita satu. Yang tak bolehnya tanwin. Okey, maksudnya tanwin tak boleh. Okey, kemudian wa yujarru bil fathati. Yujarru ni maksud dia dijarkan. Dijar ni maksud dia dijadikan dia hukum jar. Maksud dia kalau dia berada dalam hukum majru', macam tu awak tulis. Wa yujarru ni awak tulis dalam terjemahan awak. Kalau dia berada dalam hukum majru' bil fathah, maka dia dibariskan atas. Itu terjemahan dia. Sekali lagi Maksud mamnu' minas saraf adalah setiap kata nama yang boleh berubah baris akhir dia tidak dimasuki oleh tanwin. Dan kalau dia berada pada hukum majru', dia dibaris ataskan. Okey. Boleh tak? Dapat tak? Ada siapa tak dapat? Saya ulang. Dapat? Okey, insyaAllah. Niyabatan anil kasrah ni awak tak payah terjemah pun tak apa. Maksud dia adalah menggantikan baris bawah. Maknanya kata sepatutnya lepas huruf jar, contohnya kita letak perkataan Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Sepatutnya selepas huruf jar, isim al-madrasah yang duduk selepas huruf jar mesti baris bawah. So ilal madrasati sepatutnya. Tapi kalaulah al-madrasah ni kata nama ataupun isim yang mamnu' minas saraf, dia tak boleh jadi baris bawah. Contoh kalimah mamnu' minas saraf, saya bagi contoh kalimah mamnu' minas saraf, masabih. Masabih ni maksud dia lampu jamak. Sepatutnya masabihi. Sepatutnya. Tapi mamnu' minas saraf tak boleh baris bawah. Dia kata apa? Kalau dia duduk di hukum majru', dia dibaris ataskan. So ni masabih ni majru'. Kenapa majru'? Kerana duduk lepas huruf jar. Segala perkataan ataupun isim yang duduk lepas huruf jar, hukum dia majru'. Sepatutnya baris bawah. Tapi dekat dalam ni dia kata baris atas. So jadi macam inilah. Zahaba Muhammadun ila masabiha. Muhammad pergi ke lampu-lampu. Okey, boleh. Itu maksud dia. Yujaru bil fathah. Illa idza kana mu'arrafan bi alif lam au mudhaf. Melainkan jika dia ini, ni terjemahan dia. Illa idza kana tu awak terjemahkan lah. Tak payah terjemah tertentu, nanti tak faham. Okey, awak terjemahkan ikut ayat ustaz. Melainkan apabila dia ditambah alif lam ataupun dia dijadikan mudhaf ilaih. Sekali lagi. Melainkan apabila
dia ni kita kembali kepada mamnu' minas saraf, melainkan apabila dia iaitu mamnu' minas saraf diletak ataupun ditambah alif lam di awal, ataupun dia dijadikan mudhaf. Mudhaf bukan mudhaf alaih silap. Mudhaf je. Okey. So bila dia jadi dalam dua keadaan ni, dia tak boleh baris atas seperti kaedah dia. Dia jadi macam biasalah. Okey, contoh. Ustaz tambah zahaba Muhammadun ilal masabiha, ila masabiha ni saja-saja nak tambah alif lam. Saja-saja nak tambah alif lam. Bila tambah alif lam, automatik dia punya fungsi mamnu' minas saraf telah dibatalkan. Maka dia kena ikut rupa sebenar ataupun hukum yang sepatutnya. Lepas ya Allah terpadam. Lepas ila, lepas huruf jar, isim yang duduk lepas huruf jar mesti baris bawah. Maka kalau kita tambah alif lam, automatik dia dah terbatal hukum dia, hukum mamnu' minas saraf. Maka kita kena ikutlah keadaan standard dia. So akhirnya masabiha asalnya tanpa alif lam. Dia bila letak alif lam, dia jadi baris bawah. Macam tu. Zahaba Muhammadun ilal masabihi. Sepatutnya ila masabiha. Ila masabiha. Tapi kerana kita tambah alif lam, dia hilang fungsi mamnu' minas sarf. Okey. Itu contoh untuk mudhaf. Awak salin cepat tu Okey, ni sekarang ni saya bagi contoh untuk mudhaf ilaih. Mudhaf lah kalau dia jadi mudhaf. Silap. Ini contoh untuk dia alif lam. Okey, sekarang ni saya nak bagi contoh kalau dia mudhaf. Okey, contohnya kita nak jadikan masabih ni kepada mudhaf. Okey, sama ayat dia, zahaba Muhammadun ila. Okey, masabih ni jadikan dia mudhaf. Contohnya Ustaz letakkan lampu rumah, contoh. Muhammad pergi ke lampu-lampu rumah. Dia menuju ke lampu-lampu rumah. Okey. So, kita kena letak rumah lah dekat sebelah ni. Okey, sepatutnya masabih ni baris atas. Sebab dia mamnu' minas saraf. Okey. Zahaba Muhammadun ila masabiha. Okey, contohlah Ustaz nak letakkan dia mudhaf. So, jadilah lampu-lampu rumah. Kita kena tambah apa? Al-Bait. Ya, al-bait. Okey, al-bait. Sebab mudhaf ilaih, mudhaf tak ada alif lam, mudhaf ilaih ada alif lam. Okey. Bila awak buat macam ni, zahaba Muhammadun ila masabihal bait, dia tak boleh jadi masabih ni, dia dah duduk tempat mudhaf, dia tak boleh dah ada ciri-ciri mamnu' minas saraf. Dia juga terbatal. So, bila terbatal, ikutlah hukum standard, iaitu mana-mana isim yang duduk selepas huruf jar. Ini ila ni, huruf jar. Yang duduk lepas dia mesti baris bawah. Okey, jadilah dia masabihi. Gitu. Okey. Baik, sekarang ni siapa nak tolong syarahkan balik apa yang dia faham tentang makna mamnu' minas saraf. Tengok buku pun tak apa. Supaya lebih faham. Bukan supaya nak tunjuk pandai tak pandai, supaya lebih faham insya-Allah. Siapa nak? Tak payah malu, salah tak apa, kita sama-sama kongsi. Ustaz betul kan? Tak cuba. Okey, boleh. Tafadhal Amirul. Dilarang daripada kita membariskan setiap kata nama yang boleh ubah baris mamnu' minas saraf tu tak ada terjemahan tak apa. Okey. Okey, Setiap ada. kata nama yang Tak boleh tulis mamnu' minas saraf mamnu' minas saraf adalah okey, setiap sama. kata nama Okey. yang boleh diubah baris akhir, Okey. tidak dimasukkan tanwin, Okey, bagus. dan kalau dia berada dalam hukum majrur, maka Okey. dia di baris atas. Okey, bagus. Melainkan jika dia ditambah alif lam, dia dijadikan mudhaf. Atau
dijadikan mudhof Atau dijadikan mudhaf. Okey. atau jadikan mudhof. Okey gitu. Okey, syukran Mirul. Ahsanta. Baik, Afwan. siapa nak terangkan isim mu'rab? Apa itu maksud isim mu'rab? Selain Amirul. Bantu-bantu, tak apa. Salah tak apa, tak kena marah pun. Kena tolong lagi adalah. Cepat. Isim mu'rab tu apa? Hello. Pak Sina. Pak Sina lah. 5 Sina. Ada tak? Jangan takut. Tak marah pun. Nak bantu awak je ni. Apa maksud mu'rab? Setakat yang awak tahu. Berbaris. Murab boleh berbaris. Okey, berubah baris. Baris mana? Baris hujung. Baris akhir. Okey, bagus. Boleh berubah. Okey, bagus. Boleh berubah. Kata lawan bagi mu'rab apa dia? Mabni. Mabni. Mabni apa? Tetap. Boleh tukar baris hujung. Mabni tak boleh tukar Tak boleh tukar. baris Baris hujung. baris hujung. Okey, bagus. Kata lawan dia je, senang. Okey. La yadkhulu tanwin maksud dia apa? Tidak boleh memasukinya tanwin. Tak boleh masuk tanwin. Contohnya sepatutnya ila masabihin. Masabihi. Ya, ila masabihin. Patutnya tanwin sebab tak ada alif lam. Tapi tak boleh. Tak boleh sebut tanwin, haram. Okey, untuk makna saraf. Lepas tu dah lah tak boleh sebut tanwin. Bila duduk tempat tempat isim majrur, dia jadi apa? Dia kena baris atas. Betul? So jadi apa? Masabiha. Ya, betul. Melainkan kalau ada alif lam okey, atau kalau ada alif lam, contohnya macam mana? alif lam terbatalnya mamnu min as-sarf ni. Contohnya Okey. kalau macam nak terangkan tak payah kot. Terang je, tak apa. Kita ulang kaji sebab ni benda baru kan. Kalau yang asalnya tadi zahaba Muhammad ila Masabih. yang asalnya masabihi. Okey. Tapi disebabkan ada alif lam, dia terpaksa ikut konsep yang asalnya masabihi juga. Dia tak boleh masabiha. Yang asal apa? Yang asal? Yang asal masabihi lepas huruf jar. Okey, kemudian dia jadi pada atas sebab Dia jadi pada atas sebab ada konsep mamnu min as-sarf. okey, kemudian bila tambah alif lam, Bila tambah alif lam, dia punya konsep mamnu min as-sarf tu hilang. batal. Maka baris dia Maka dia balik kepada baris asal, baris baris bawah. asal iaitu baris Baris bawah, masabi. Sebab ada alif lam. tak tahulah kenapa dia duduk baris bawah lepas ada alif lam, sebab ada Huruf jar. bagus Faiz. Boleh jadi ustaz dah ni. Okey. Bagus. Seterusnya siapa nak terangkan mudhaf? Mudhaf macam ni contoh dia. Kita ulangi balik. Awak sebut apa yang ustaz kata tadi pun tak apa, tak masalah. Sebab memang kita nak ulang pun. Nak bagi ingat sebab ni benda baru. Cepat. Macam mana mudhaf? Kalau dia mudhaf macam mana pula? Takut-takut 5IS ni dah besar dah pun takut lagi. Cepat 5IS. Jangan takut lah. Awak dah kenal Ustaz daripada form 2 lagi. Takkan nak takut lagi. Ustaz tak pernah makan orang kan? Okey. Tu pernah nampak. Awak pernah nampak Ustaz makan orang? Tak pernah kan? Okey tak apa. Sebut je siapa nak cuba. Salah betul tak apa. Ya. Faiz lagi. Saya terangkan. Faiz lagi lah. Okey, cepat. Faiz seorang je Faiz dengan Mirul je tadi yang tak takut Ustaz. Yang dia tahu Ustaz tak makan orang. Yang lain semua takut Ustaz. Dia ingat Ustaz makan orang tak Okey, Faiz. Untuk mudhaf yang saya bagi tadi zahaba Muhammad ila masabihi. Masabihi. Okey, yang asalnya zahaba Muhammadun ila masabihi. Sebab masabihi kenapa dia baris ila masabihin? Sebab dia duduk lepas huruf jar. Sepatutnya. Okey, tapi sebab ada konsep mamnu min as-sarf ni, dia terpaksa tukar baris hujung tu jadi baris atas. Okey, dah tukar.
Okey, kemudian? Lepas tu dia kata kalau ada kalau ditambah dia jadikan mudhaf, Okey. dia akan terbatal dia punya mamnu minas sarafnya. Contohnya macam Okey. zahaba Muhammad ila masabihi al-bait. Okey. Sepatutnya Tambah albait lah. tambah al-bait dia jadi baris bawah balik. Masabihi Okey, patutnya tadi baris atas kan? Tiba-tiba jadi baris baris bawah. bawah. Sebab Sebab dia ada mudhaf bersandar. Al-bait. ada mudhaf dan dia duduk lepas. Lepas huruf jar. Okey, bagus Faiz. Guru muda kita. Okey, alhamdulillah. So inilah dia mamnu' minas saraf. Maka apa yang awak perlu buat dalam tajuk ni? Awak kena tahu apa dia mamnu' minas saraf. Awak kena tahu kalimah-kalimah mamnu' minas saraf. Kalau awak tahu ni, maka awak akan berhati-hatilah. Awak tahulah, okey, kalimah ni mamnu' minas saraf. Walaupun dia duduk lepas huruf jar, dia tak boleh baris bawah. Macam tu. Dia kena baris atas. Oh, ni mamnu' minas saraf. Jangan letak tanwin. Nampak? So, awak lebih berhati-hati bila awak tahu kalimah-kalimah mamnu' minas saraf. Masalahnya, dia masalah sikit. Masalahnya, mamnu' minas saraf ni bukan sikit. Okey, bukan sikit, banyak. Lepas tu Ustaz tengok silibus awak, banyak pula dia bagi. Terpaksalah berhadapan. Dan soalan mamnu' minas saraf pernah keluar dalam periksa. Antaranya contoh soalan dia adalah sila buat ayat yang ada mamnu' minas saraf yang disebabkan oleh sekian. Yang disebabkan oleh muntahal jumu'. Contoh ayat dia. Itu saya rasa soalan cubaan kot. Sila buat ayat yang ada mamnu' minas saraf yang disebabkan oleh sirah muntahal jumu'. Dia kata macam tu. Okey, abang dan kakak awak Form 5 tahun 2020. Okey. So, nak tak nak kita kena hafal. Baik. InsyaAllah boleh. Boleh hafal. Hafal lah. Tu je cara dia. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada contoh mamnu' minas saraf. Okey, nampak tak Microsoft Word? Nampak? Nampak tak nampak yang buku teks saya Ustaz dah padam kan? Okey. Baik, mamnu' minas saraf. Ni dia antara contoh kalimah mamnu' minas saraf. Jap. Okey, ni. Ini. Okey. Yang ni contoh dia kalimah mamnu' minas saraf. Husna, Hamra, Masajida, Kuala Lumpur, Sya'ban, Hamzata, Zainaba, Ibrahima, Yazid, Umara, Jaw'an, Atusha, Khumasa, Makhmasa, Aswada dan ada Ukhara. Okey. Baik, ini adalah 15 contoh kalimah mamnu' minas saraf. Sebenarnya banyak lagi. Tapi ini contoh kalimah mamnu' minas saraf. Ada berapa? Ada 15. Maknanya ada 15 kaedah. 15 kaedah mamnu' minas saraf. Okey, untuk pelajaran kita pada hari ini. Baik. Ustaz tengahkan satu, yang lain nanti awak buat Okey, tengok cara nak tahu macam mana. Okey, saya ajar cara nak buat. Okey, untuk kalimat mamnu' minas saraf ni, yang ni contoh kalimah yang Ustaz bagi. Okey, ini contoh kalimah yang Ustaz bagi. Maka awak perlu buat kalimah yang awak cari. Kalimah yang awak cari. Sama ada awak cari dalam internet ataupun nak lagi mudah, awak cari dalam buku purple. Jawapan semua dah ada. Okey, jawapan dia semua dah ada. Tinggal nak tulis. Carilah sekurang-kurangnya tulis kat sini 2 kalimah mamnu' minas saraf yang awak jumpa sama ada dalam internet ataupun dalam buku purple. Ustaz sarankan awak pakai internet lah sebab buku purple ni awak dah ada. So bila awak cari internet, awak tambah lagi kalimah mamnu' minas saraf. Awak bandingkan lagi dengan buku purple, awak bandingkan lagi dengan nota yang ni. Yang Ustaz bagi ni. So bertambah-tambah kefahaman awak.
Okey, so Ustaz sarankan internet. Tapi kalau contoh tak cukup masa, banyak kerja nak buat, kerja sekolah terlalu banyak, tak sempat, tak menang tangan. Kalau sotong boleh sempat, tapi kalau manusia tak sempat, contoh, tak apa, tak ada masalah. Pakailah dalam buku purple tu. Okey. So contoh perkataan husna, Ustaz tak macam mana orang kata? Nak mudahkan awak lah. Okey, awak cari tanda dia je. Tanda kenapa dia jadi mamnu' minas sarf. Ada tanda dia. Okey, ada tanda dia. Okey, contoh husna ni, tandanya apa? Tandanya adalah yang nampak ni. Alif maksurah ataupun ya yang tak ada titik. Okey, alif maksurah ataupun ya yang tak ada titik. So, kemungkinan dia jadi mamnu' minas sarf sebab alif maksurah ni. Sebab ya yang tak ada titik ni. Nak lebih yakin, awak buka dalam buku. Okay, buka dalam buku nota purple awak tu. Kecuali yang tak ambil lagi lah. Muaz, Saiful dengan Zamarul. Seorang je lagi. Kena ambil. Okay. Yang ada buku, tengok buku. Okay, mamnu' minas sarf untuk husna. Kalau awak cari kan, daripada muka surat 54 tu, mana yang ada kalimah husna tu, yang ada alif maksurah di hujung? 56. Muka surat 50? Bagus. Muka surat 56. Contoh ni apa? Salwa. Salwa lagi. Kubra. Kubura Kubra. lagi. Qatla. Qatla. Qatalan. Tulis lah. Tulis lah, kan senang. Tulis kat sini. Tulis 2. Awak nak pilih salwa contohnya. Salwa. Lepas tu awak nak pilih kubura. Sebab apa? Sebab mungkin awak rasa kubra ni selalu nampak kubra. Qalqalah sughra, pernah dengar? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra tu daripada sinilah. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Samalah tu. Dia daripada wazan yang sama. So bila awak sebut qalqalah sughra, rupa-rupanya sughra dalam qalqalah tu, sughra tu. Qalqalah sughra. Rupa-rupa sughra ni adalah mamnu' minas sarf. Awak tahu. Oh ya, macam tu. So lala awak tulis yang kubra. Kenapa? Sebab kubra ni senang nak jumpa. Qatla selalu tak jumpa. Jarang. Jarang. Awak selalu jumpa pun dalam usul dan syariah. Itu pun tak semua. Qatla biasanya jumpa kat dalam tajuk, kalau usul tajuk perang. Form 3, seingat Ustaz. Ada qatla. Dalam tu pun ada ayat Quran. Dalam ayat Quran tu pun ada tulis qatla ni. Qatla yang dalam buku tu lah. So awak rasa mungkin yang kalimah qatla tu jarang pakai. Tak apalah, tak payah tulis. Itu sendiri pun cara lah. Nak tulis 3 pun tak masalah. Nak tulis 5, 10, 15 pun boleh dalam satu kotak ni. Kalau muat lah. Okay. So kemudian apa nak buat? Awak tulis sebab. Kenapa kena tulis sebab? Sebab memang dalam peksa pun dia pergi tanya sebab. Macam tadi. Sila buat mamnu' minas sarf, ayat yang ada mamnu' minas sarf yang disebabkan oleh sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu' mana? Ni. Yang ni sebab dia sirah muntahal jumu'. Nanti awak jumpa dekat dalam muka surat sama 56. Nampak tak? Atas. Yang atas. Sirah al-muntaha al-jumu'. Maknanya muntahal jumu' ni jamak taksir. Jamak taksir yang berada dalam sirah ni, dalam wazan mafa'il, seperti masajid, atau tadi saya sebut dalam contoh masabih. Mana tadi ni? Masabih ni sama sirah muntahal jumu'. Sebab dia berada dalam wazan mafa'il. Mafa'il. Okey, mafa'il ataupun mafa'il je. Nampak beza dia, ada ya, tak ada ya je. Masabih, ada ya kat sini. Satu lagi, masajid. Tak ada ya. Dua-dua sirah muntahal jumu'. Selain daripada masajid dan juga masabih, apa dia? Madaris. Madaris, sekolah. Sekolah, jamak madrasatun adalah madaris. Lagi? Mafatih.
Mafatih. Mafatih. Okey. So ini contoh lain bagi surah Muntahal Jumu'. Kemudian tulislah kenapa dia sebab dia adalah surah Al-Muntaha Al-Jumu'. Pengakhiran jamak. Dalam bentuk pengakhiran jamak. Okey. Pengakhiran jamak. Baik, yang tadi husna tadi, salwa dan kubra, kenapa dia mamnu min saraf? Sebab ada Alif. alif. Tahnis. Alif. Betul. Tahnis. Alif. Alif tu alif lah. Taknis ni maksud dia perempuan. Alif taknis Maksurah. maksurah. Maksurah tu ya maksurah. Ya maksurah. So alif tu alif taknis. Alif maksurah lah. Alif maksurah maksud dia ya yang tak ada titik. Taknis ni maksud dia perempuan. So maksud alif taknis maksurah adalah alif maksurah, iaitu ya ni yang perempuan. Salwa perempuan, kubra ni pun perempuan. Okey. Kubra ni adalah sebenarnya akbar. Dia adalah isim tafdil. Okey. Kalau Allah, kita letak akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Tapi kalau kita letakkan dia perempuan, kalau kita letak kalimah sini perempuan, contohnya kita letak asma'. Asma' ni adalah jamak bagi apa? Ismun. Jamak bagi ismun. Apa maksud ismun? Mak mana ismun? Nama. Nama lah, betul, nama. Ataupun kata nama. So kalau nama dijamakkan jadi apa? Jadi nama-nama lah kan? Nama-nama ada akal tak? Tak ada. Tak ada Tak ada. akal. So kalau tak ada akal, automatik dia apa? Nama taksir. Terima kasih. Kan? Tak semestinya jamak Oh, jadi taksir satu tu tak ada perempuan. akal. Dengar, tolong betulkan awak punya fahaman. Tak semestinya jadi je jamak yang tak ada akal adalah jamak taksir. Tak semestinya. Contohnya talamis. Ni jamak taksir. Ada akal tak? Ada. Ada. Jangan salah. So bila dia jamak taksir, tak semestinya dia tak ada akal. Ingat tu. Jangan salah faham. Okey, so jamak taksir asma' ni dia jadi apa? Sifat dia? Perempuan. Dia jadi perempuan sebab dia tak ada akal. Okey. Dia jadi satu perempuan sifat dia. So sepatutnya awak nak kata nama-nama yang paling baik. Sepatutnya al-asma' al-ahsan. Nampak? Sepatutnya lah. Al-asma' al-ahsan. Nama-nama yang paling baik. Tapi ikut kaedah nahu, ahsan ni untuk isim tafdil yang lelaki. So, ada ke isim tafdil perempuan? Ada. Kena guna wazan apa? Fu'la. Fu'la. Al-ahsan ni wazan dia af'al. Sorry rumit sikit Okey, so fu'la. Af'al, fa, ain, lam. Fa ni ganti huruf apa? Ha. Ain ganti huruf Sin. sin. Lam ganti huruf Nun. nun. Okey, ganti. Fa ganti huruf ha bagi depan. Ain ganti huruf Sin. Sin. bagi mati. Lam ganti huruf Nun. nun baris Atas. atas. Jadi apa ni? Husna. Sebab itulah dalam nama-nama Allah dia sebut apa? Asmaul. Husna. Faham tak kenapa? Inilah sebabnya. Bila kita belajar lebih mendalam. Rupanya Asmaul Husna. Husna tu maksudnya paling baik. Baik. Maksud dia. Kenapa dia husna? Kenapa tak pakai ahsan? Kerana perempuan. Alif tak ni maksurah tu perempuan. Okey, dah. Lepas tu jadi Asmaul Husna. Bukan saja-saja orang letak husna. Bukan saja-saja orang pakai hasan. Bukan saja-saja orang letak ahsan. Ada sebab dia. Bukan saja-saja orang letak hasanah dalam bahasa Arab. Ada sebab dia. Kena tahu dah tu. Tu kaedah nahu. Okey. Dan yang selebihnya Ustaz bagi kat awak lah. Untuk isikan. So awak buatlah kotak ni. Ikut masing-masing. Sama ada awak nak print. Tak ada masalah. Ustaz sarankan print. Kalau tak ada print, kena salin lah. Okay, kalau tak ada printer, salin.
Print sebab dia cantik tulisan dia. Tapi kalau awak rasa awak boleh buat lagi cantik, tafadhal, dipersilakan. Okey, so tinggal awak tugas awak nak menyalin ni. Nak salin ni sama ada cari dalam internet ataupun cari dalam buku purple. Ukharu tak ada. Ukharu tak payah buat. Dia memang satu je. Sebab sebab dia apa? Saya rasa sebab dia pun tak ada. Ada sebab dia. Wazan fa'ula. Wazan fu'ala. Ukharu fu'ala. Dia tulis lah. Okey. Baik, sekarang ni Ustaz nak masuk sikit je tentang alamat i'rab. Dan Ustaz dah terangkan tadi sebenarnya. Nak terangkan balik sikit. Okey, alamat i'rab kita ikut kalau asal. Okey, Zainab ni tempatnya apa nama dia? Isim marfu'. Hukum dia marfu' sebab dia duduk tempat, dia duduk isim yang pertama. Kata nama yang duduk tempat pertama tak boleh tidak mesti nama dia mubtada'. Okey. So yang ni marfu'. Yang ini dulu, inilah. Okey, yang ni Hamzah ni dia duduk tempat mangsa. Sebab maksud ra'aitu adalah saya telah melihat. So Hamzah dia jadi mangsa lah. Mangsa dalam bahasa Arab apa dia dalam keadaan nahwu? Maf'ulun bih. Okey. Seterusnya yang ni pula aswad ni dia duduk selepas, dia sebenarnya duduk tempat majrur. Kenapa? Sebab qalam ni dia duduk tempat majrur, aswad ni sifat. Warna tu dikira sifat. So dia kena sama dengan hukum qalam. Sebabkan qalam ni majrur, ni pun kena majrur. Okey, cuba tengok baris. Baik. Untuk marfu' baris depan kan? Zainab baris depan. Baris dia baris apa ni? Depan. Baris depan. Maknanya boleh tak mamnu' minas saraf baris depan? Tak. Ni? Boleh tak? Boleh lah. Jawapannya boleh. Okey, Zainabu boleh. Okey, kemudian kenapa dia baris depan? Sebab dia duduk tempat marfu'. Mubtada'. Mubtada' hukum dia marfu'. Okey, bezanya dia tak ada tanwin je. Tu je jangan awak buat. Tanwin tak boleh. Awak letaklah masabiha, dia masabihu. Boleh masabihu. Baris depan. Dia tak boleh baris tanwin. Tu je. Okey, kemudian kita tengok ni. Hamzata. Kenapa je baris atas? Sebab dia duduk tempat masuk baris atas kalau perkataan tu satu. So jelas lah baris atas dan dia pun baris atas. Okey, bila dia perlu baris atas dan dia memang boleh atas, boleh. Hukum mamnu' minas saraf pun boleh baris atas. Yang ni je pelik. Sepatutnya lepas huruf jar, ni sifat kepada ni. Sepatutnya lepas huruf jar dia jadi baris bawah. Tapi kita dah belajar tadi dalam takrif ataupun definisi mamnu' minas saraf, dia tak boleh baris Atas. Dia tak boleh baris bawah, dia kena tukar baris Atas. Sebab tu jadi aswada. Okey. So ingatlah kelebihan, keistimewaan untuk mamnu' minas saraf. Dia tak boleh baris bawah dan tak boleh tanwin. Tu je. Tak boleh baris bawah dan tanwin. Kalau dia jadi tempat maf'ulun bih contohnya ataupun maf'ul ma'ah, okey, nak jadikan baris atas, boleh, tak ada masalah. Ataupun dia jadi tempat marfu', contohnya mubtada', khabar, isim fa'il, naib fa'il, apa lagi isim kana, khabar inna, dia boleh baris depan. Yang tak bolehnya hanya tanwin. Okey. So tu saja tajuk kita untuk mamnu' minas saraf. Baik. InsyaAllah tak ada soalan Tak ada. Kalau ada soalan tanyalah dalam tanya dalam grup ataupun tanya personal Ustaz pun tak masalah. Better tanya dalam grup lah biar semua dapat. Okey, insyaAllah Ustaz tinggalkan kerja ni pada awak semua untuk awak tulis, salin dan sebagainya. Baik, kita tangguh kelas dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh Ustaz. Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran Ustaz. Okey, afwan. Syukran Ustaz. Syukran Hello, Ustaz. afwan. Ustaz. Afwan.